نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama dalam majlis ta'lim. Majlis yang mana majlis yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah antum ada kesempatan ni, saya nak berkongsi sedikitlah tazkirah ilmu yang saya dapat pun daripada Al-Fadhil kita juga. Dua tokoh sunnah tu. Dan antum tengok belah kanan saya, Al-Fadhil Sahibu Samahah Mufti Dis Syekh Alim Hassan. Yang tu Ustaz Abdullah yang kata, yang tu memang dia akan kekal sampai bila-bila pula. Dan yang kedua Al-Fadhil Ustaz Syam, Dr. Haji. Apa kita nak cakap, kita dua tokoh sunnah dua ada. Tapi kerana ada Tuan Pengerusi kita Haji Nazrin minta supaya bagi nasihat, Adinun Nasihah. Dan selalu Al-Fadhil Ustaz Alim kata saya, orang minta nasihat kena bagi. Jadi kita pun kongsilah nasihat sikit. Alhamdulillah tu kita syukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih bagi ruang peluang untuk kita untuk dapat menyambut Ramadan dalam keadaan sihat walafiat. Ada kawan-kawan kita yang tak dan sampai Ramadan pun Allah Ta'ala jemput. Bermakna dalam kehidupan dia tu dah rugi setahun dah. Setahun Ramadan tu yang begitu banyak punya ganjaran mereka telah terlepas. Kita syukur kepada Allah. Tuan ni saya cerita sikit tentang bila Allah Ta'ala sebut dalam 183 Baqarah kan, ayat yang selalu kita baca sebelum Ramadan pun dah baca dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul? Kita selalu baca ayat tu. Akhirnya dalam ayat tu, ujung ayat tu Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Kata Imam Al-Baghawi, dia kata as-sawmu silatun ila taqwa. Dia kata salah satu sebab disyariatkan puasa ni adalah dia adalah satu jalan sila untuk kita menuju takwa. Jadi takwa ni antum satu benda yang boleh dapat. Tapi dia bukanlah mudah seperti mana kita sebut. Kita boleh sebut takwa ni, saya ingat kalau kita ajak burung pun burung boleh sebut takwa ni. Kata yang mudah. Hari-hari kita dengar, tambah hari Jumaat dia jadi rukun khutbah. Dia jadi rukun khutbah. Tapi hakikat sebenarnya antum nak dapat benda tu bukan mudah. Bukan mudah. Kalau kita tengok tafsiran yang diberi oleh Abdullah bin Mas'ud yang selalu saya baca pun antum, kita tak boleh capai lagi. Maksud yang Abdullah bin Mas'ud kata tu tak boleh nak capai lagi. Bila Imam Al-Qasir menafsirkan surah Al-Imran 102 pada kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Umur kita pun dah 56, 60, 70 kan. Dia Abdullah bin Mas'ud cakap tu pun Pakcik Din tak dapat nak buat lagi. Tak dapat nak buat lagi. Tak tahulah, mungkin antum dah dapat. Yang dia kata tu, Allah itu mesti diingati, jangan dilupai. Susah antum, susah. Dan Allah itu mesti ditaati, jangan dimaksiati. Tu susah. Dan Allah itu mesti disyukuri, jangan dikufuri. Sebab apa antum? Apabila kita tu orang manusia ni bertakwa, ada janji Allah untuk dia. Bila Allah Ta'ala suruh kita menjadi orang bertakwa, bukan saja antum, ada janji Allah di situ. Hari ini saya akan bawa pada antum 4 janji Tuhan yang ada dalam Quran. Ni Allah Ta'ala janji tau, Pakcik Din. Saya Zamzul, bukan saya janji. Ni Allah yang janji. Dalam surah Al-Talaq, antum boleh baca 2, 3, 4, 5. 4 ayat. Allah Ta'ala janji 4 benda di situ antum. Yang janji Allah ni benar. Janji Allah ni benar. Cuma sekarang masalah dia, keyakinan kita pada janji Allah tu setakat mana? Setakat mana? Kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan tu setakat mana dengan janji-janji dia? Sebab Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yukhaliful mi'ad. Allah tak pernah sekalipun mungkin janji. Ayat pertama, ayat yang nombor 2, surah Al-Talaq.
Ni janji Tuhan. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Di sini Allah guna kata waman, man ni nakhirah. Tanpa disebut apa pekerjaan dia, apa jawatan dia, apa pangkat dia, apa kedudukan dia, semua Allah tak sebut. Allah Ta'ala kata siapa yang bertakwa, tak kira dia siapa. Dia bekerja kilang ke, dia kerja MPP ke, dia siapa, tak. Nakhirah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan jadikan jalan keluar untuk setiap masalah dia. Tengok. Itu janji yang pertama. Janji yang pertama apa? Allah Ta'ala akan selesaikan semua masalah dia. Pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Allah Ta'ala, kata Ibn Abbas, akan menyelamatkannya daripada setiap kesusahan dunia dan akhirat. Itu maksud Allah Ta'ala jadikan dia jalan keluar. Kalau dia bertawakal, betul-betul dia bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala janji akan selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan buat apa kat dia? وَيَرْضُقُ مِنْ أَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan bagi kat dia rezeki daripada jalan yang dia tak sangka. Kadang-kadang kita dapat rezeki daripada jalan perniagaan. Itu jalan yang kita tahu, kita usaha tu. Jalan kerja, jalan pertanian. Ni Allah Ta'ala sebut Allah akan bagi kat dia rezeki daripada jalan yang dia tak pernah ingat pun dalam kepala otak. Oh, nasihat tu. Tak pernah ingat, tak pernah terlintas. Kata Ibn Abbas, tak pernah terlintas. Kata dia akan dapat rezeki daripada jalan tu. Tak ada, tak pernah terlintas di kepala, hati, tak pernah ingat. Tiba-tiba Allah Ta'ala janji, kalau betul-betul tawakal, betul-betul bertakwa, aku akan bagi rezeki daripada jalan yang tak pernah fikir pun. Ni masalah. Orang dia fikir macam mana cari rezeki ni. Sampai ada orang tua-tua kata apa Pak ni? Orang dulu bila mangkit Ustaz Isyam, dia berfikir macam mana nak bagi makan anak dia. Dulu. Hari ni orang mangkit, dia fikir siapa aku nak makan pula. Dia terbalik masalah rezeki lah ni. Mangkit bagi, siapa aku nak kenal hari ni. Tengok. Zaman berubah. Tapi Allah janji, apa dia? Kalau hang betul-betul bertakwa pada aku, bab rezeki hang ni selesai. Selesai. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan yang kita tak tahu mana nak dapat rezeki, tapi ada. Rezeki tu Allah Ta'ala kata ada, cuma benda sekarang apa yang kena buat? Hang bertakwalah kepada aku. Bertakwalah kepada aku. Dalam arti kata mudah, lakukan segala perintah dia, tinggalkan segala larangan dia. Itu daripada arti kata yang mudah. Makna takwa tu apa? Bukti saya kata tadi bukan senang. Susah. Ada bab kita bertakwa, ada bab kita belum sampai tahap takwa lagi. Ada bab kita dah sampai pada tahap takwa. Seperti bab solat. Kita jaga solat kita. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada bab dalam kehidupan kita ni memang kita dah sampai takwa. Tapi ada bab kita belum sampai. Tengok. Kata Ibn Abbas, ayat nombor 2. Yang Quran kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا tu. Allah Ta'ala buat jalan keluar. Inilah satu ayat yang besar yang ada dalam Quran, yang Allah Ta'ala boleh selesaikan semua masalah kita dengan ayat yang nombor 2 daripada surah Talaq. Ini satu ayat yang besar. Ayat yang mana semua umat Islam hari ini perlu. Umat Islam ni ada banyak masalah tapi tak tahu jalan keluar. Tapi jalan keluar ni Allah dah bagi tahu. Apa dia? Ittaqillah. Benda inilah yang Nabi selalu duk pesan. Nabi selalu duk pesan. Dan dalam surah Jin 16 juga ayat sebut, Allah Ta'ala sebut benda yang sama tu. Benda yang sama. Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang tu daripada kita tak sangka tu. Firman Allah Ta'ala, وَعَلَّا وِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Dan jika mereka tetap istiqamah di atas agama Islam, di atas agama Islam. Agama Islam ni agama yang mana? Agama yang datang daripada Allah dan Rasul. Itulah agama Islam.
Agama Islam inilah adalah agama mengikut Quran dan Sunnah. Sebab itulah Imam Barbari dia beritahu kan dalam syarah Sunnah dia kata apa? Islam itu Sunnah, Sunnah itu Islam. Mana boleh bisa Sunnah dengan Islam? Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Jin 16 ni, kalau betul-betul kau berada di atas agamaku. Agama apa? Mengikut Quran dan Sunnah. Apa akan aku beri pada mereka? Kami akan beri pada mereka minum daripada air yang segar. Tengok. Ma'an ghadaqa. Ghadaqa ni banyak makna para ulama kita kata. Banyak makna. Ada kata segar. Sekurang-kurangnya ada kata apa? Makna ma'an ghadaqa ni adalah kehidupan. Sebab air ni adalah punca segala kehidupan. Dan ada juga para ulama tafsir yang kata ma'an ghadaqa ni apa? Allah berturunkan air daripada langit. Kalau Allah Ta'ala tahan air daripada langit, habis. Jadi Allah Ta'ala kata kalau mereka betul-betul lah mereka bertakwa di atas jalan agama Islam, mereka melakukan segala perintah Allah dan mereka meninggalkan segala larangannya, Allah Ta'ala akan beri pada mereka kehidupan yang sangat luas. Kehidupan yang sangat luas. Tengok tu. Itu dua janji Tuhan. Satu, Allah Ta'ala selesaikan kita punya masalah, jalan keluar. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi rezeki tanpa kita sangka. Dua dah janji Tuhan. Dua dah Allah Ta'ala janji nak bagi kat kita. Nak bagi pada siapa yang bertakwa. Yang betul-betul dia bertakwa, dia akan dapat benda ni. Yang ketiga, apa Allah Ta'ala janji? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan segala urusan dia mudah. Segala urusan dia mudah. Urusan keluarga dia mudah, urusan tempat kerja mudah, urusan keluar apa, anak bina mudah, semua jadi mudah tu. Jadi mudah. Yusra, Allah Ta'ala kata. Mana dia apa? Kalau pun dia ada masalah, bukanlah dia tidak ada masalah, tapi Allah Ta'ala akan selesaikan dalam masa yang terdekat. Tak lama dia punya kesusahan tu. Start Allah Ta'ala akan selesaikan. Bila dia bertakwa kepada Allah, walaupun dia ada masalah, masalah tu akan selesai dalam masa yang terdekat. Dzalika amrullah anzilahu ilaikum. Itulah Allah Ta'ala kata syariat Tuhan yang Allah Ta'ala berikan kepada Muhammad supaya bagi tahu kat kita. Yang Allah Ta'ala kata apabila kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, tiga benda tadi kita dah dapat. Yang ketiga ni apa? Urusan kita jadi mudah. Yang keempat Allah Ta'ala sebut apa? Wa man yattaqillaha yukaffiru an sayyi'atihi wa yu'azimu lahu ajran. Ini yang keempat. Yang ni pun kita memang satu manusia ni memerlukan benda ni. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffiru an sayyi'atihi, Allah Ta'ala mengkafarahkan, menghapuskan segala dia punya keburukan, dosa-dosa. Dengan takwa, dosa dikafarahkan. Dan Allah Ta'ala bagi wa yu'zim lahu ajran. Allah Ta'ala akan beri pada dia pahala yang agung, yang besar. Kata Imam Ibn Katsir, apa maksud dia? Kita buat amal sedikit, amal tu mudah tapi pahala dia besar. Buat amal sikit, mudah tapi pahala dia besar. Dengan syarat apa? Itulah syarat dia tu. Dengan syarat dia apa? Bertakwa. Itu 4 perkara yang Allah Ta'ala sebut, Allah janji banyak lagi antum. Antaranya innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang bertakwa. Allah kata dia bersama orang yang bertakwa. Jadi kenapa tak mau usaha untuk jadikan diri kita orang yang bertakwa? Janji Allah ni besar tu. Dan kita kena tahu antum, Allah Ta'ala menerima amalan hanya daripada orang yang bertakwa. Ini masalah dia antum. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tengok. Ini cerita dia tentang apa? Tentang korban 2 anak Adam. Kan? Satu diterima, satu tak diterima. Maka yang diterima tu anak Adam tu kata apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah yang menerima daripada orang yang bertakwa. Itu. Sebab itulah perkataan takwa ni Nabi selalu ulang.
Banyak tempat Nabi pesan tentang takwa. Tengok. Kata Imam Abu Hatim, dia kata, aku pernah dengar Abu Darda radhiyallahu berkata, bila Abu Darda sampai ayat ni, dia kata apa? Dia kata, andai kata aku ada keyakinan satu saja solat aku diterima, itu lebih baik pada dunia dan isi-isi dia. Dalam Ibn Katsir. Tengok tu. Abu Darda siapa? Dia disaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Macam mana dia? Sampai isteri dia mengadu kata dia ni kira tak mau dunia, dia zuhud. Tak peduli dah pasal aku. Kira makin nak sembilan malam, makin sembilan malam. Kira nak puasa ya. Siapa dia? Abu Darda dan apa dia kata? Kalau aku yakin satu solat aku diterima, lebih baik pada dunia dan isi-isi dia. Sebab apa? Sebab Allah sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Antum, benda tu bukan kecil tu. Benda takwa ni besar. Kita punya ibadat puasa, solat, kita punya haji, semua ibadat kita, sedekah, Quran, Allah Ta'ala sebut Allah yang menerima daripada orang yang bertakwa. Sebab tu antum, apabila turun surah Al-Mu'minun ayat 60, ada tengok Allah Ta'ala kata, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Apabila ayat surah Mu'minun 60 ni turun, maka Aisyah radhiyallahu tanya pada Nabi SAW. Dia kata, adakah ayat ni berkenaan dengan orang yang minum arak dan mencuri? Adakah ayat ni orang yang mana sungguh mereka takut kerana mereka akan kembali kepada Tuhan? Adakah ayat ni turun kerana orang yang minum arak dan mencuri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintal Siddiq. Tengok, Nabi guna perkataan bintas Siddiq, anak kepada orang yang jujur. Anak kepada orang yang jujur. Abu Bakar Siddiq. Walakinnahumul ladina yasumu. Mereka bukan dah ayat ni turun kepada orang yang mereka ni berpuasa. Lagi siapa? Wa yusallu. Mereka ni orang yang bersembahyang. Wa tasaddaqun. Mereka adalah orang yang bersedekah. Wa hum yakhafu an la yutaqabbala minhum. Mereka takut jika semua ibadat mereka jadi apa dia? Puasa, sembahyang, tengok, sedekah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tengok. Takut tu. Para sahabat Nabi sangat bimbang apabila mereka telah buat ibadat, mereka bimbang. Apa yang mereka bimbang? Kalau ibadat tu tak diterima. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bahaya tu. Bukan boleh buat lepas buat ibadat, boleh relax je dia tu. Mereka bimbang, takut tak diterima. Alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Ya Allah. Tengok soalan daripada Aisyah dan Nabi jawab macam mana? Nabi kata tak. Orang yang sedekah, orang yang puasa, orang yang sembahyang pun kena bimbang. Takut kalau ibadat itu tak diterima. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Tengok. Jadi apabila antum kita melakukan kebaikan, apa saja amalan, kita kena ada perasaan apa? Perasaan bimbang. Takut-takut ibadat kita ni semua tu Allah Ta'ala tak terima. Takut tu. Sebab tu antum tengok para anbiya di dalam Quran selalu apabila mereka telah selesai melakukan apa-apa kebaikan, mereka akan minta pada Tuhan. Mereka akan minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Para anbiya tak lupa sebut Rabbana taqabbal minna. Adakah para anbiya buat ibadat mereka tak diterima? Para nabi ini. Tapi dia masih lagi tawaduk minta kepada Tuhan supaya menerima setiap amalan mereka. Kita kena ada sikap yang sama tu. Kita kena ada sifat yang sama. Tengok. Dan kata para ulama kita, takwa ni kita tak akan dapat kalau kita tidak ada 7 perkara. Di antara perkara yang boleh menyebab kita mendapat takwa apa dia? Yang pertama,
ilmu melalui Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Jalan untuk mendapat takwa. Apabila kita dapat takwa, maka ibadat-ibadat kita insya-Allah Allah Taala akan terima. Sebab itu antum dalam hadis Ibnu Majah, hadis yang sahih, antum tengok kata Ummu Salamah radhiyallahu, Nabi ni pagi-pagi lagi selepas solat subuh dah, Nabi dah kata dah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pagi-pagi lagi apa Nabi minta? Ilmu yang manfaat. Para ulama kita kata daripada hadis ni Ibnu Majah yang sahih ni, kalau satu orang manusia umat Muhammad dalam kehidupan dia satu hari dia tak dapat satu pun ilmu syariat, dia adalah manusia yang paling rugi. Mana boleh satu orang umat Islam, umat Muhammad, tiba-tiba dalam kehidupan dia satu hari tak ada pun satu ilmu syariat, tak ada pun satu ilmu Quran dan Sunnah dia dapat. Kehidupan apa ni? Itulah satu kerugian yang besar. Dalam surah Toha 114, Nabi sebut benda sama wa qarra rabbi zidni. Siapa yang minta tu? Rasulullah. Allah Ta'ala suruh Nabi minta. Dan para ulama tafsir kata Nabi mendapat ilmu hari ke hari sampai dia wafat. Oh, dahsyat tu. Kita tak minta. Kita tak minta tu. Dan Nabi kata apa? Pagi-pagi lagi Nabi dah minta. Pagi-pagi lepas solat subuh, selesai subuh, hafallah doa ni. Mintalah apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ada ilmu yang tak bermanfaat. Kenapa Nabi perlu kata ilman nafi'an? Kenapa ditambah nafi'an? Bermakna ada ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun ilmu tu ilmu Quran dan Sunnah, tetapi kalau ilmu tu tak dapat ubah kita, tiada manfaat apa pun untuk kita tu. Tak ada manfaat apa. Ilmu ada tak bagi manfaat apa. Berapa orang Islam ini yang tahu azan tu untuk apa? Adalah orang Islam tak tahu azan untuk apa? Siapa tak tahu azan untuk apa? Tengok, tapi berapa orang yang menyaut seruan azan tu? Dia ada ilmu dah, tapi tak manfaat. Kita tak nak. Nabi minta ilmu yang manfaat. Wa rizqan tayyiban. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang barakah, rezeki yang halal. Nabi minta tu pagi-pagi. Belum apa-apa lagi. Tengok, yang ni yang ketiga. Wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima tu. Nampak? Amal yang diterima. Bermakna ada amal yang tidak diterima. Kita kena bimbang lah tu. Kita kena risau. Kita kena minta. Kita kena minta. Ini adalah 3 perkara yang para ulama kita kata setiap orang Islam memerlukan 3 benda ni. Betul. Dia nak ilmu yang bermanfaat. Dia nak apa? Dia nak rezeki yang baik. Dan juga apa? Amalan yang diterima. 3 benda ni kalau dia dapat, selesai masalah dia. 3 benda ni dah menyebabkan manusia ni jadi kalang kabut. Jadi kalang kabut. Bab rezeki dia jadi kalang kabut. Padahal Allah Ta'ala dah sebut daripada awal tadi dah. Kita perlu menjadi orang yang bertakwa. Itu satu. Yang kedua, untuk mendapat takwa ni apa dia? Mesti mengimani janji Tuhan. Kena beriman dengan janji Tuhan. Tuhan janji ni, apa takwa aku bagi rezeki, apa tak sangka aku selesaikan masalah apa. Macam mana apa nak dapat takwa kalau janji aku pun apa tak percaya? Janji Tuhan pun tak percaya. Masih tak bersungguh-sungguh untuk jadi orang bertakwa. Macam mana nak jadi dapat ciri-ciri takwa? 2. 3, mesti lihat sejarah umat terdahulu. Macam mana para sahabat, umat-umat dahulu mereka mencapai takwa. Bagaimana mujahadah mereka untuk dapat takwa. Kena lihat. Kena tengok. Pasal apa? Pasal mereka telah berjaya para sahabat. Tak tengok mereka, nak tengok siapa? Yang kelima, mesti mendampingi orang-orang saleh. Mesti mendampingi. Syekh bin mana mau ikut? Syekh Islam bin mana mau ikut? Mendampingi orang-orang soleh. Cara untuk dapat takwa. Tengok muka kita dah dapat takwa, dah soleh. Muka soleh. Kena mendampingi banyak orang-orang soleh supaya kita dapat nasihat daripada mereka. Yang cara tu terbina kita punya iman dan takwa.
Yang keenam, mesti bermujahadah sungguh-sungguh untuk capai takwa. Mesti. Sebab tu yang tu kelima. Saya tahu saja test. Sunyi ya, ada baru bunyi 5. Nampak? Makna dia bagi perhatian. Nampak? Kalau kita tak langkah, kita tak tahu bagi perhatian tak. Tengok, sepatutnya 5 dia dah tahu dah. Nampak? Sepatutnya 5. Apa dia? Mujahadah sungguh-sungguh untuk capai takwa. Yang keenam, kena ada niat yang murni untuk capai takwa. Itu penting, niat yang murni untuk capai takwa. Betul-betul kita nak capai takwa. Dan kita bekerja ke arah tu. Murnikan niat untuk capai takwa. InsyaAllah kita akan dapat, Allah akan bagi. Kenapa? Niat kita murni dan kita memang nak. Bukan saja kita cakap kita nak, kita mujahadah, kita nak, Allah akan bagi. Dan yang akhir apa dia? Kena istiqamah dengan semua perkara di atas tadi. Tadi perkara di atas tadi tu, yang 6 perkara tu kena istiqamah. Apa dia? Kena imani janji Tuhan. Apa dia? Kena memurnikan niat untuk capai takwa. Tengok. Kena lihat sejarah umat-umat terdahulu. Benda tu semua kita kena istiqamah, baru kita boleh dapat takwa. InsyaAllah antum, saya ingat dah lebih pada 20 minit dah. Saya cakap pun panjang dah ni. Jadi sepatutnya saya kena cakap pendek pasal 2 tokoh sunnah tu ada. Saya pergi cakap terpanjang, terlebih. Betul lah macam kadang-kadang sahabat kita kata, saya ni kalau dapat mic tak tahu berhenti. Jadi sebelum dia ulang perkataan tu, saya kena berhenti lah. Jadi yang itu akhir saya nak kongsi dengan Sum tentang perkataan Ramadan tu. Perkataan Ramadan. Daripada segi bahasa orang putih tu, bahasa Melayu saya tak erti. Ramadan bermaksud remember Allah morning, afternoon, day and night. Itu maksud Ramadan. Okay? R-A-M-A-D-A-N bermakna remember Allah. Okay? Morning, afternoon, day and night. Don't forget that. Ada selingan lah, seronok sikit ke apa. InsyaAllah ada umur sihat badan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita kongsi. Oh, Ramadan makna, saya kata tak terjemah. Remember Allah bermakna ingat Allah. M tu, R tu remember, ingat. A tu Allah, ingat Allah. M tu morning, pagi. A tu petang. D tu siang. A tu N lagi satu tu night. Ingat Allah pagi, petang, siang dan malam. That's the meaning of Ramadan. Okay, semua dapat Alhamdulillah, very good. Dah tu. Kita duduk dengan tasbih kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam.